Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala. Cubaan suara. Baik, murid-murid, kita akan sambung kita punya pengajaran, iaitu berkenaan dengan tuliskan nombor proton dan susunan elektron. Tuliskan nombor proton dan susunan elektron bagi setiap atom. Okay, ini contoh dia. Apabila awak diberi atom lithium, nombor proton 3, susunan dia 2.1. Okey, diberi proton tapi susunan elektron. Okey, kita tahu nombor proton sama dengan nombor elektron. Kalau 3 proton, elektron pun 3. Jadi cara nak susun dia, petala pertama 2, kemudian petala baki dia, petala kedua lah. So 2.1 lah. So kalau 2.6 maksudnya dia ada 8 elektron. 8 elektron maksudnya elektron sama dengan proton pun 8 lah. So ada 4 proton maksudnya ada 4 elektron. So elektron kepala pertama 2, so baki dia 2 lah. Magnesium ada 12 proton, 12 elektron maksudnya. Jadi petala pertama 2, petala kedua maksimum 8 sahaja. Jadi baki ada lagi 2 kan. So dia terletak pada petala ketiga. Okey, yang ni 2.8, jadi jumlah proton 10. Ini 16, 2. Petala pertama maksimum. Petala kedua maksimum 8 sahaja. Dan baki lagi 6. 2, 8, 6, 16 lah. Baik, itu susunan elektron dan nombor proton. Berkaitan dia lah. Baik, lengkapkan jadual ini. Baik, diberi karbon 6. Jadi elektron pun 6 lah. Proton 6, elektron pun 6. Elektron 6, jadi susunannya 2, 4. Elektrovalen adalah elektron yang berada di petala akhir sekali. Ada 4. Kumpulan merujuk kepada elektrovalen. Kalau kumpulan 4, kalau elektrovalen 4, kumpulan dia 14. Untuk kumpulan ni, bagi elektrovalen 1, 2, dia diikutlah. Kalau elektrovalen 1, kumpulan 1. Kalau elektrovalen 2, kumpulan 2. Tapi bila masuk elektrovalen 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, kumpulan dia bertambah 10. Dia akan jadi kumpulan 13. Yang ini akan jadi kumpulan 14. Yang ini akan jadi kumpulan 15. Dia tambah 10. Okey. Tak apa, yang kumpulan ni awak ambil tahu saja dulu. Kita akan go through detail dalam bab 4. Baik, kala ni adalah bilangan petala. Bilangan petala kalau ada 2, so kala dia 2 lah. Okey, proton 20, elektron pun 20, susunan dia 2, 8, 8. 2, 8, 8 dah 18 kan. So bakinya 2. Elektrovalen ada 2 sahaja. Kemudian kumpulan merujuk kepada elektrovalen 2, so kumpulan 2. Kala bilangan petala ada 1, 2, 3, 4, so 4 kala 4 lah. So klorin kita tak ada proton, elektron tak ada, valence tak ada, tapi kita ada kumpulan. Nampak kita ada kumpulan 17. Bila kumpulan 17, kita tahu dia punya elektrovalen 7. Bila kala 3, kala 3 kita tahu dia ada 3 petala. 3 petala. Petala pertama mesti 2. Kan? Petala kedua maksimum mesti 8. And then petala ketiga dah tentulah 7. Sebab elektrovalen dia 7. So akhirnya kita tahulah nombor proton dia adalah 17. So elektrovalen 3, susunan elektron 283 bagi aluminium, total dia 13 elektron, maka 13 proton. Kumpulan 3,
Elektrovalen 3, dia akan jadi 13, kumpulan 13. Skala dia bilangan petala kalau ada 1, 2, 3, so dia skala 3 lah. Okey, ni soalan lukiskan susunan elektron. Kamu diberi contoh untuk natrium sahaja. Susunan elektron. Kalau nak ikut susunan elektron ni, dia mesti ada, macam saya kata tadilah, dia mesti ada nukleus, mesti ada proton, mesti ada neutron, mesti ada petala, mesti ada elektron. Itu adalah susunan elektron bila kita melukis. Tapi kat sini dia tak detail lah berapa proton, berapa neutron. Tak apa, kita buat yang detail. Okey, beryllium ni nukleus. Okey, sini ialah nukleon. Sini adalah proton. Proton 4. So 4p. Macam tu. Neutron 9 tolak 4, 6. 9 tolak 4 sama dengan 6 neutron. So 6n. Petala pertama ada 2 elektron sahaja. So proton 4, elektron pun 4. So petala pertama 2, lagi 2 petala kedua lah. Alamak, tak cantik pula. Alamak, berpusing pula. Ingatkan Ando tadi. Mana tadi? Padam. Okey. Okey, petala pertama 2. Petala kedua pun 2. Awak lukislah cantik-cantik Saya ni macam ni lah. Okey. So ni dia. Beryllium. Okey. Baik. Fluorine. Fluorine. Nukleus. Okey, ni proton. Okey, ni nukleon. Neutron. 19 tolak 9, 10. So, ni nukleus. Proton 9. Neutron 10. Petala pertama 2. Petala kedua, okey, proton sama dengan elektron. Elektron 9 lah. So 9 susunannya petala pertama 2, petala kedua 7 lah. 7, 2, 4, 6, 7. Siap. Magnesium. Magnesium ada 12. So nukleus, proton ada 12. Neutron ada 24 tolak 12 pun 12. Petala pertama dah tentu 2. Elektron. So elektron 282 lah. Petala kedua 8. 2, 4, 6, 8. Dah 10 kan. Baki di luar ada lagi 2. Taklah mana-mana. Okey. Okey, siap. Itu cara nak melukis susunan elektron. Baik, seterusnya mungkin yang subtopik yang last sekali dalam bab ni, isotop dan penggunaannya. Apa maksud isotop? Iso ni biasanya maksudnya sama. Unsur yang sama tapi
dia punya komposisi dia berbeza. Baik, atom-atom. Atom-atom unsur sama, kan? Proton sama, bilangan proton sama, tetapi neutron berlainan. Yang beza adalah ini. Okey, itu maksudnya. Apa maksud isotop? Isotop ialah atom-atom yang daripada unsur yang sama, bilangan proton yang sama, tetapi bilangan neutron yang berbeza. Ataupun nak buat ayat lain, atom-atom bagi unsur yang sama, proton sama, nukleon berbeza. Ini neutron, yang ni nukleon. Dua-dua diterima. Kamu nak tulis neutron berbeza pun boleh, nukleon berbeza pun boleh. Okey. Nanti kita tengoklah apa sebenarnya isotop ni. Baik, apa dia sifat isotop? Isotop mempunyai sifat yang sama. Memanglah sebab unsur dia sama. Kan? Kalau natrium, satu lagi pun natrium. Jadi sifat kimia dia sama. Tetapi sifat fizikal yang berlainan. Okey. Kerana atom-atom mempunyai electrovalence yang sama. Okay. Bila electrovalence sama, sifat kimianya akan sama. Apa persamaan dia? Proton sama, elektron sama. Makanya electrovalence samalah, elektron di petala akhir bila kita susun. Dan sifat kimia sama. So ada 4 persamaan. Apa yang berbeza ialah sifat fizik. Takat lebur, nombor nukleon dan nombor neutron. Itu yang berbeza. Baik, kenapa kita belajar isotop ni? Kerana di sekeliling kita banyak sekali penggunaan isotop dalam kehidupan seharian. Nanti kita tengoklah. Baik, contoh unsur dengan isotop macam hidrogen. Sebenarnya bila kita sebut gas hidrogen kan, hidrogen pun di dalam sekeliling kita ada 3 jenis. Pertama hidrogen 1, hidrogen 2 dan hidrogen 3. Dan yang biasa kita guna pakai adalah inilah hidrogen 1. Namun begitu hidrogen 21, 31, nampak nombor nukleon dia berbeza. Ni 2, ni 3, ni 1. Nombor nukleon. Nukleon berbeza. Tapi nombor proton semua sama. Satu yang bawah ni sama. Yang ni biasa, yang paling banyak. Yang taburan yang paling banyak. Kelimpahan ataupun taburan ataupun kelimpahan yang paling tinggi. Pendek kata, yang paling mudahlah dijumpai, yang paling banyak. Namun begitu, yang ini pun wujud juga. Wujud. Tetapi peratus kewujudan dia rendah. Jadi inilah dinamakan isotop. Dia ada sama dengan unsur hidrogen yang lain, tetapi kelimpahan dia rendah. Peratus kewujudan dia rendah. Namun begitu kegunaan dia penting. Kegunaan yang ni. Unsur yang isotop ni. Baik, contoh yang lain karbon. Karbon 12, yang ini yang biasalah. Yang biasa yang kita jumpa, yang senang jumpa. Arang awak buat bakar sate pun karbon 12. 12 ni, penulisan karbon dash 12 ni merujuk kepada dia punya nombor nukleon. Okey. Karbon 12. Awak punya ubat pensel, arang kayu, tu karbon 12 lah tu. Yang biasa kita jumpa. Nukleon 12, proton 6. Tetapi di samping itu sebenarnya di dasar permukaan bumi kita wujud juga unsur yang sama tetapi nukleon yang berbeza. Nukleon 13, karbon 13.
nukleon 14. Karbon 14. Dua ini isotop isotop bagi karbon 12. Pun wujud, tapi kelimpahan dia rendah. Okey. Jadi kita cuba buat sikit perhitungan. Hidrogen ada 3 isotop, oksigen ada 3 isotop, karbon ada 3 isotop. Bentuk piawai 1-1, 1-2, 2-1, 3-1. Jadi yang ini 16-8. Cuba buat teka. 17 nukleon, 8 proton. So yang ini karbon 14-6. Yang ini 13-6. Yang ini 12-6. Proton number 1888. Proton sama. Proton dia orang ni semua sama. Yang beza ialah ni neutron. Elektron sama. 1-1-1-8-8-8 6-6-6. Neutron berbeza. Ini neutron dia. Ini ada neutron tak? Ni tak ada neutron. Nukleon tolak proton kosong, 1 tolak kosong. Ni 1, ni 2. Ni 8, 9, 10. Nukleon tolak proton, 18 tolak 8, 10. Ni 6, 7, 8. Nama isotop ni hidrogen 2. Nombor itu merujuk kepada bilangan nukleon. Nukleon 1. Ini hidrogen 3. Yang ini oksigen 16. Oksigen 17. Oksigen 18. Karbon 12. Karbon 13. Karbon 14. Okey. Cara nak tulis nama isotop. Baik, seterusnya perhitungan jisim atom relatif bagi isotop. Jisim atom relatif sama dengan jisim purata ke semua unsur itu. Okey. Jadi kita tengok sinilah pengiraan paling mudah. Okey, apa maksud dia? Klorin 35, klorin 35 adalah nombor nukleon ni. Ini sebenarnya nombor nukleon ni. Jisim ini dikenali sebagai nombor nukleon. Okey. Ini semua nombor nukleon. Nombor nukleon, nombor nukleon. Baik, kalau lihat peratus yang tinggi ni 75, 69, 79. Okay, ni yang dominan lah. Unsur klorin yang berjisim 35 sangat banyak dijumpai sehingga 75%. Namun begitu, unsur klorin yang berjisim 37 juga dikesan kewujudan dia. Tapi kelimpahan dia tak banyak, lebih kurang 25% sahaja. Jadi klorin 35 dan klorin 37 ini merupakan pasangan isotop. Ni ada dua ni. Ada dua. Merupakan pasangan isotop. Jadi untuk kita ambil secara purata, berapakah sebenarnya jisim atom relatif bagi klorin? Yang paling tepat lah. Nombor nukleon yang paling tepat senang cerita. Jadi kaedahnya peratus isotop darab jisim dia tambah peratus isotop darab dia punya jisim bahagi 100. Jadi peratus 75 darab 35
So yang ni 125 darab 37. Bahagi 100, awak akan dapat jawapan dia lah. 35.5 adalah nombor nukleon yang sebenar. Walaupun biasanya kita akan tulis okey, klorin 35 je. Kan? 17 macam tu. Kita tak tulis 3.5. Kan? Sebab dalam penulisan perwakilan piawai macam ni, dia tak letak perpuluhan. Kan? Tapi apabila awak nak buat pengiraan sebenar nanti, sebenarnya awak akan guna 35.5 dalam pengiraan. Nanti kita akan ada beberapa pengiraan lah, topik pengiraan. So yang ini peratus dia 69.1 darab jisim 63 tambah peratus 30.9 darab 65% bahagi 100. Awak akan dapatlah jawapan dia ni. Begitu juga dengan ni. Awak boleh cuba tengok dapat tak jawapan dia. Okey. Baik. Untuk latihan 24, nanti kita akan pun awak boleh cari sebenarnya kelimpahan dia ni. Kelimpahan dia kosong. So 0.91 darab 20 tambah ni kelimpahan dia 0.0026. 0.0026 darab 21 tambah ini 0.088 darab 22. Kan? Nanti awak akan dapatlah jawapan dia. Okey. Yang ini dia dah siap bahagikan dengan 100 ni. So awak tak payah per 100 lagi lah. Terus berapa jawapan dia nanti. Baik. Tadi kita dah jumpa kita ada karbon 14 semua. Jadi kita lihat kegunaan isotop. Karbon 14. Karbon 12 yang biasa kita jumpalah sekeliling kita. Karbon 14 ni yang kelimpahannya sedikit tapi kegunaan dia besar. Di mana karbon 12 tak boleh buat kerja ni. Karbon 12 walaupun kelimpahan dia banyak tapi kegunaan untuk yang ini dia tak boleh. Yang ini kegunaan dia khas untuk yang wujud sikit tadi. Yang isotop tadi. So karbon 14 dalam bidang ekologi, karbon 14 ni maksudnya C dia 14 ni. So dalam bidang ekologi dia digunakan untuk menganggar usia fosil. Usia fosil. So macam yang awak belajar dekat sejarah tu kan, dia kata okey, rangka dekat gua ni 2000 tahun, 3000 tahun, pokok ni usia 500 tahun, kapal yang tenggelam ni, okey, semua tu sebenarnya dia guna karbon 14. Dia pakai alat dia letak karbon 14 ni, karbon 14 ni akan keluarkan satu sinaran, kemudian sinaran tu akan memancarlah artifak tersebut. So dia adalah pengiraan dia dengan alat tu. Sinar beta gamma, sinaran tu daripada situlah pengiraan dia boleh tahulah berapa usia fosil nanti. Nanti kalau ada video bagaimana digunakan isotop ni saya kongsilah. Okey, kobalt 60. Kobalt ni dia punya simbol macam ni, CO. Dalam perubatan dia digunakan untuk merawat sel kanser. Sama juga dia mengeluarkan satu sinaran. Sinaran ni ditujukan pada sel-sel kanser tu, dia akan bunuh lah. Untuk pengetahuan kamu, untuk isotop ni semua dia orang ni tak stabil. Tak stabil maksudnya dia mudah terurai, menghasilkan sinaran. Mudah terurai, menghasilkan sinaran ataupun apa nama sinaran lah, sinaran yang menembusi
Sinaran yang boleh ada kuasa penembusan. Ikut kepada dia punya jenis sinaran tu. Alpha ke, beta ke, gamma ke. So, bagi perubatan juga isotop yang berguna ialah iodin 131, digunakan untuk merawat kanser thyroid. Kemudian dalam bidang industri kita gunakan natrium 24. Dia ni juga tak stabil dan mudah terurai, menghasilkan sinaran, dan sinaran itu akan meresap ke kawasan pipe yang bocor di bawah tanah, dan kita di atas tanah akan mengesan di mana sinaran itu keluar. So kita akan tahulah kat mana pipe yang bocor. Baik, bagi industri juga Kobat 60 juga digunakan untuk membunuh mikroorganisma dalam makan tanpa mengubah kualiti makanan. Di dalam pertanian karbon 14, selain daripada menganggar usia fosil, karbon 14 juga membantu untuk mengalirkan karbon dalam fotosintesis tumbuhan hijau. Manakala fosforus 32 digunakan untuk mengkaji metabolisme. So kat sini awak tak perlu nak ingat banyak lah. Biasa yang popular karbon 14, kobalt, iodin, natrium. Memang ni je lah yang popular pun. Sebenarnya isotop banyak lagi, beratus-ratus. Jadi yang ada dalam modul ni memang yang ini je. Yang biasa ditanya, yang biasa keluar dalam soalan. Okey. Contoh soalan macam ni lah. Isotop menghasilkan sinar gamma untuk membunuh sel kanser. Apakah isotop ini? Tadi kalau kita tengok dalam perubatan, kanser thyroid, iodin 131. Kobat 60 pun merawat sel kanser. Jadi kobat 60, iodin 131. Tapi dua-dua ada kan. Tapi awak tengok pula yang mana menghasilkan sinar gamma. Dekat nota ni dia tak ada yang menghasilkan sinar gamma. Nanti kita tengok dalam buku teks. Baik, antara yang berikut yang manakah kegunaan natrium 24? Natrium 24 kita tengok. Mengesan kebocoran pipe bawah tanah. So ni jawapan dia kan. Baik. Ni dalam bentuk esei. Nyatakan isotop dan kegunaannya. Awak isi je lah dalam ni. Ikut pada nota ni tadi. Okey. Kemudian ni latihan-latihan yang berkaitan. Dia kaitkan. So kat sini mula dia tanya namakan satu zarah subatom yang terdapat dalam atom X. Awak pun tulislah dalam nukleus ada proton. Namakan proton lah. Ataupun awak nak namakan neutron pun boleh. Atom unsur X mempunyai isotop. Apakah dimasukkan isotop? Isotop ialah merupakan unsur yang sama mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan nukleon pun boleh, neutron pun boleh. Bilangan neutron yang berbeza. Okey. Satu contoh nama isotop X. Proton 16. Proton 16, neutron 8. So nukleon dia mestilah 14. Kan? Nukleon 14 maksudnya X14. Satu contoh nama
Nama. Nama isotop X. Isotop X karbon lah. Karbon 14. Macam tu. Atau unsur Y mempunyai nukleon 23. Apakah Z? Nukleon 23. Nukleon 23 nak dapat neutron. Nukleon tolak proton lah. 23 tolak 11 dapat 12. 12. Tulis bentuk piawai atom Y. So Y, nombor nukleon dia 23. Proton dia 11. Macam tu. Okey. Baik. Baik, ada lagi beberapa soalan lah. Jadi untuk soalan-soalan yang bawah ni nanti saya akan sambung pada video yang seterusnya. Okey. Sekian, terima kasih.